Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini video ini adalah video yang saya rakamkan untuk sebagai rujukan pelajar, bagaimana pelajar dapat membuat pengaturcaraan PLC menggunakan CX Programmer untuk praktikal 1 dan 2. So ini adalah untuk membantu pelajar untuk membuat praktikal lah, supaya pelajar dapat tahu bagaimana untuk membuat pengaturcaraan pada software CX Programmer, dan sikit sebanyak boleh membantu pelajar untuk praktis lebih, untuk pelajar buat untuk praktikal 3 dan 4 3, 4, 5. Kita ada sampai 5 praktikal. Kalau ikut kita ada 7 contoh, tapi untuk semester ni kita buat sampai 5 je lah. Okey, so saya mohon untuk pelajar bagi perhatian dalam masa yang singkat ini bagaimana kita nak membuat pengaturcaraan. So kita rujuk dulu kepada soalan praktikal 1. Okey, kenalian untuk praktikal 1 ni dia minta kita push button S1 mengawal pilot lamp H1. Okey, S1 mengawal pilot lamp H1. Apabila button S1 ditekan, pilot lamp akan menyala selama 10 saat dan padam secara automatik. Kalau kita tengok sedikit ayat, kenalian ayat ni, apa yang kita faham, bila dia kata dia menyala 10 saat dan padam secara automatik, dia maksudnya ada timer dekat sini lah. Video yang lepas saya dah tunjukkan macam mana kita nak menggunakan timer. So video kali ini kita akan buat untuk menjawab soalan ni lah. Okey, so kita pergi kepada programmer, CX Programmer. So macam biasa kita setkan dulu device yang kita gunakan. Okey, kemudian untuk pengetahuan pelajar, kita jadikan kontak yang pertama ni sebagai kontak switch 0000. Okey, jadi saya letakkan S1. S1 switch 1 lah. Okey, switch 1. Kemudian kita sambungkan pada timer lah, sebab dia berkaitan dengan timer kan. So timer, tim, saya lock dia ataupun saya label dia sebagai 000. Kemudian hashtag kita tadi menyala selama berapa? 10 saat. Okey, 10 saat. Kalau yang kita belajar sebelum ni, kalau 10 saat sama dengan 100 lah. Okey, 100. Jadi macam tu. Okey, kemudian kita ada soalannya tadi. Okey, satu ditekan, pilot lamp H1 akan menyala selama 10 saat dan padam secara automatik. Okey, jadi kita akan gunakan new close contact lah untuk kita padamkan lampu tu. So new close contact ni kita kena, kalau dekat sini ini S1 tadi akan hidupkan coil untuk timer. So yang kedua ni, bila timer dah hidup, coil timer dah hidup, so contact dia untuk kita sambung kepada output. So ini contact ni selepas timer ini berfungsi dengan nilai value yang kita letak tadi 10 saat. Kemudian contact yang kita nak pastikan dia bergerak ni, so kita kena namakan balik dengan tim 000, baru dia kenal. Tim 000, 00, baru dia kenal contact tu. Macam tu. Okey, kemudian baru kita pergi ke output. So output tadi H1. H1 pilot lamp H1. Masukkan data dulu 0000, label dia baru H1. Okey. Jadi kita buat penutup ni, end dia. So yang ni kita masukkan end.
kita dah bincang N ni adalah seperti, macam kalau dalam konsol kita kata fun lah So ini adalah program yang kita buat untuk kita menjawab praktikal 1 tadi, yang mana S1 ditekan, okey. Kemudian selepas 10 saat lampu H1 akan nyala, dan selepas 10 saat H1 akan padam. So kendalian kita ialah S1 akan menghidupkan coil timer, dan timer akan berfungsi, device timer akan berfungsi, dan timer, okey, contact timer akan control output pada H1. Itu dia punya konsep dia. So kalau kita tengok mnemonic dia, LD 00 timer, okey, kemudian load node. Okey, untuk load node maksudnya bila dah kira 10 second, load node akan cut off untuk output tutup ataupun padam. So ini adalah contoh macam mana kita nak menjawab soalan praktikal yang pertama. Okay, so saya harap pelajar boleh buatlah macam ni. So kalau kita nak tengok dia punya hasil dia, kita boleh compilekan dulu. Kita tengok dekat sini. Bila kita buat compiling, okay, kita tengok sini, okay, ini program, section, and warning, warning multiple and at rank 6. Okay, rank 6 ada multiple. Tak apa, yang ini dia tak ada error, dia cuma warning. Kalau error maksudnya kita punya program ni tak boleh fungsi lah. Dan satu lagi kan, sebelum saya dah pernah cakap sebelum ni, kita di program kita ni, CX programmer kita ni version 4.0. Kalau version yang baru macam 8.0, dia ada simulator, jadi kita boleh tengok lah dengan lebih baik. Tapi yang ini pun kita dah cukup untuk kita semak, dan nanti kita kena transferkan dia ke dalam dalam PLC lah. Kita transfer dalam PLC. So jangan macam ni, transfer to PLC. Sekarang ni sebab kita tak online, jadi kita tak dapat transfer kepada PLC. So ini untuk menjawab soalan yang pertama. Okey. Saya harap pelajar faham lah kemudian kita nyuruhkan balik. Okey. So kita tengok pada soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua soalan yang kedua. So untuk soalan kedua ni ada banyak sikit dia letak lah. Ada 2 button switch. Okey, kemudian ada 2 lampu. So kendalian sistem yang diminta kita buat ialah apabila switch 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu 1 akan menyala. Selepas 5 saat, lampu 1 akan padam. Lampu 2 pula akan menyala. Selepas 5 saat, lampu 1 terpadam. Maksudkan ni lampu 2 akan menyala. Selepas 5 saat, lampu 1 terpadam. Okey. Kemudian apabila switch 2 ditekan, semua lampu akan terpadam. So kat sini ada satu yang ni ditekan 2 kali, ni adalah counter, dan lampu 1 akan menyala. Okey. Kemudian selepas 5 saat, lampu 1 akan padam. Lampu 2 pula akan menyala. Selepas 5 saat, lampu 1 terpadam. Macam keliru sikit, tak apa, kita akan buat. Okey. So mula-mula sekali kita akan letak switch lah. 0000. Yang ni tadi dia letak S1 kan. S1. Kemudian dekat sini kita gunakan counter dulu. CND. Okey, saya labelkan dengan 100, dan saya letak hashtag 2 sebab dia nak 2 kali tekan. 2 kali tekan Kemudian saya letak switch yang kedua, sebab tadi dia kata bila tekan switch yang kedua dia akan padam semua. Dia akan padam semua. So itu sebagai button reset lah. Kita letakkan sebagai button reset. So ini adalah S2. Okey, S2. Okey. Okey, jalan macam tu. Okey. Seterusnya sini kita akan
uh, uh, kita akan letak ini adalah coil, so kita akan letak contact CNT, okay, CNT 1000 100 okay, 100. Okay, contact CNT ni bila kita dah tekan 2 kali, apa yang jadi dulu, kita silap lah, kita tak boleh buat macam ni, kita kena buat sebab dia menyala kemudian dia padam kan. So kita kena pakai close contact. Close contact tadi kita pakai CNT 100. Okey, so yang ini akan hidupkan dua lah. Satu, kita kata dihidupkan tadi lampu. So saya masukkan lampu dulu. Lampu satu bila tekan dia hidup. Dia untuk selepas 5 tak boleh pakai CNT ni. Dia tak boleh tutup. Dia kena buka. Okey, saya betulkan kat sini. Okey, dia kena pakai yang ni. CNT 000. Soalan dia buat keliru kat tu. CNT, dia punya kontak CNT akan hidupkan apa? Dia akan hidupkan apa? Kalau macam dekat sini, CNT ni yang pertama dia akan hidupkan lampu. So kita akan masuk lampu lah. Lampu tadi 100 L1. Okey, ada hidupkan lampu. Okey, kemudian okey, tekan lampu satu akan nyala. Selepas 5 saat, ini dah main dengan timer. Selepas 5 saat, lampu satu akan padam. Selepas 5 saat, lampu satu akan padam. Lampu 2 pula akan menyala selepas 5 saat. Okey. Okey. Ini pun ada satu kesilapan. Okey, sebab saya buat ni terus, saya tak ada praktis. Okey, so sepatutnya CNT ni dia akan hidupkan timer dulu. Okey. So sini saya masukkan tim 000 hashtag tadi 5 saat, maksudnya tu 050 lah. Okey. So CNT tekan kali, CNT akan functionkan timer. Okey. So kita buat contact timer dulu. Contact timer. Okey, saya buat close contact lah sebab dia selepas 5 saat dia akan padam. So dia akan automatic nyala, selepas 5 saat dia akan padam. So yang ni adalah tim. Saya harap pelajar faham kenapa saya buat macam ni. Sebab yang ni maksud dia load tu bersambung dulu. Maksudnya bila CNT on, dia coil, dia terus function. So bila sampai masa 5 second je, baru dia putuskan voltan pada output. So yang output ni sesuai untuk kita letakkan output bagi lampu satu. Okey, kita letak dulu dia punya ni nilai L1. Sesuai kita letak 1. Maksudnya lepas 5 second, lampu satu akan menyala lah. Okey. Kemudian dia kata lampu 2 akan menyala selepas 5 saat lampu ini akan padam. So saya kena letak satu lagi timer. Timer 001. Hashtag 050. Okey, dia merah sebab kita tak sambung lagi lah. So kita sambungkan dia. Kita sambungkan dia menegak. Boleh tak sambung tegak? Dia tak bagi. Patut kena buat tegak dulu. Okey, tak apa. Kita copy. Okey.
kita copy, cut, sorry. So kita letak dekat sini. Okey, dia boleh macam tu Ni dah bersambung lah tu. Okey, so yang ni kita padam lah. Kita padam, ni pun kita padam sebab silap tadi. So dekat sini maksudnya sekarang dalam selepas ini macam mana selepas ini timer ni jalan, timer ni juga akan, yang kedua akan serentak bergerak. Okey, serentak bergerak. So coil ni ini akan terus on, tapi kali ni ini saya nak adjust sikit, saya tak boleh letak 5 second juga, saya kena letak 10 delay sebab ini tadi 5. Untuk hidupkan lampu 2 dia jarak dia 10 second lah. 5 campur 5 10 lah kan. Kalau macam ni dia dah ambil direct terus untuk onkan coil timer yang kedua. So yang ni saya kena ubah jadi 100. Itu yang betul. Okey, 100. Ini yang betul. So selepas ni baru kita gunakan yang sama, tapi kita tak boleh gunakan apa nama ni, close contact. Kita kena pakai open contact new contact open and yang ini kita ambil contact pada tim 001. Maksudnya tim 001 akan berfungsi selepas 10 second. Okey, 10 second dia akan berfungsi untuk menghidupkan lampu 2. L2 Ni saya masukkan nombor lain lah, sebab dia lain benda yang bersingan output yang bersingan. Okey. Kemudian barulah kita endkan kita punya apa nama ni, rang kita. Okey, so kita check balik. Switch 1 ditekan 2 kali, dia set dua kali. So bila tekan 2 kali, CN1 akan bagi fungsi pada apa nama ni, kontak CNT. Kontak CNT akan menghidupkan timer 000. Okey, so timer 00 akan hidup. So dekat rang kat sini timer dia dalam bentuk NC, normally close. Kemudian dia cukup 5 second dia akan cut. So masa dia hidupkan yang sini, yang timer ni akan berfungsi. Saya lupa satu lagi nak letak macam mana kita nak letak holding kat sini. Kita nak letak holding dekat sini. Tak apa, nanti saya tunjukkan pada pelajar macam mana kita nak letak holding. Sebab saya rasa yang ni kemungkinan dia boleh hold timer ataupun dia tak boleh hold timer. Nanti kita tengok macam mana. Kalau dia tak boleh, kita kena letak holding dekat sini. Kita letak holding kat sini supaya timer ni boleh berfungsi. Okey. Kemudian tim 001 ini adalah kontak untuk yang kedua ni. Selepas 10 second dia akan menghidupkan yang L2. Okey, kalau kita nak solve problem ni, takut dia terganggu disebabkan oleh holding ni, kita juga boleh gunakan CNT 100 ni untuk kita buat untuk kita terus direct hidupkan dia punya coil untuk tim ni. Contohnya saya padam ni dulu. Okey. So ni saya cut. Okey. So sini saya insert. Sini kita boleh belajar banyak lah insert pillow di bahagian bawah dia. Okey. So yang ini saya ambil CNT 100 tadi, sebab kita nak dia terus function kan. Okey. Lepas dia tekan 2 kali tu, yang ni pun function. Dekat sini function, dekat bawah ni pun function.
Okey. Okey, kita sampai ujung. Yang ni kita paste balik. Timer kita. Pun boleh jadi macam ni pun okey. So, selepas dia dua-dua berfungsi, yang ni untuk menghidupkan lampu 2, yang ni untuk menghidupkan dan mematikan lampu 1. Dan S2 adalah untuk pula adalah untuk button reset, untuk reset keseluruhan program ini. So, kalau kita tengok pada nominate code dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Sebelum tu kita boleh check. Kita semak kita punya ni, kita compilekan dulu. Okay, kita tengok ada apa-apa error ke tak. So, kalau tengok kat sini, tak ada error lah. Cuma satu warning lah. Warning ni sebab dia ada multiple N. Multiple N ni kita boleh, bila kita masukkan data, nanti dia akan hilang lah. Code mnemonic ni, contoh macam sini kan, N ni, dia akan hilang lah. Dia akan clear lah benda tu. So, saya rasa setakat itu saja. Bagaimana saya harap pelajar-pelajar boleh faham macam mana kita nak bina apa nama ni, program CX programmer ni, menggunakan CX programmer ni untuk menjawab soalan praktikal. Sebenarnya ada macam-macam cara lah. Macam tadi saya bagi tahu, untuk timer ni selain daripada kita gunakan kaedah macam ni, dua kaedah macam ni, kita boleh guna kaedah holding. Macam saya lukis tadi tu, kita gunakan holding. Holding saya belum ajar dalam program lagi. Nanti saya ajarkan dulu pada pelajar. Dan nanti kita akan cuba untuk praktikal yang lain-lain tu. Okey, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kerana memberi perhatian. Jika ada apa-apa boleh hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.